Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab wa la taj'alna min ahlin nar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, terlebih dahulu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Ibn Abbas Setapak Kuala Lumpur. Kali ini betul. Dan penganjur bersama iaitu Masjid Negara Malaysia. Seterusnya yang saya hormati di hadapan saya Fadilatul Ustazah, juga guru saya iaitu Ustazah Muzayyanah. Masya Allah Ustazah, terima kasih. Dia jadi debol lain macam tu kan. Nampak Ustazah. Dan Ustazah pun memang mungkin dah tahu sebab Ustazah memang mengajar di sini. Hari ini tema pakaiannya warna biru ya. Ustazah memang dah tahu. Kebetulan. Masya Allah. Dia orang dah beritahu saya semalam warna pink. Saya tak ikut tema. Jadi orang kata esok biru. Saya pun alhamdulillah. Dan Ustazah pun sehati sejiwa kan. InsyaAllah sehati sejiwa berpimpin ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Seterusnya terima kasih pada muslimat sekalian. InsyaAllah kita semua di kalangan wanita yang salihah, perhiasan dunia terindah, bidadari di jannah. Amin. Ingat tema tu ya? Semua belaka. Masya Allah. Alhamdulillah, kita akan menyambung bedah buku kita ini pada tajuk bab yang ke-6. Subhanallah, kena sangat. Sebab kita bakal menyambut Ma'al Hijrah pada 20 Ogos. Hari ini berapa Ogos? 16. Jadi 4 hari lagi kita akan masuk tahun baru 1442 Hijrah. Dan bertepatan pula pada bulan ini menyambut bulan kemerdekaan. Kita merdeka pada tahun 1957. Ini tahun merdeka yang keberapa? 63. Betul ke? 63 ke 64? 63. Jadi pada bulan yang sama kita menyambut dua perayaan yang besar. Dan kebahagiaan bila menyambut Ma'al Hijrah, kita akan masuk ke kalender yang baru Hijrah. Kemudian menyambut juga bulan kemerdekaan yang ke-63. Tapi mungkinlah sekarang bulan merdeka dia tak terasa macam dulu. Subhanallah. Tak apa, biar buka. Nak air? Hajah nak air ke? Okey, subhanallah. Ya, ada orang ada masalah ya bila pakai mask sepanjang masa. Kita faham. Okey, Masya Allah. Jadi mungkinlah yang kita kata PKP dan sebagainya. Tapi saya ingat dulu-dulu kan meriah dengan bendera. Maksudnya ada suasana tu. Tetapi insya-Allah erti merdeka bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang soleh, iaitu dia boleh memerdekakan dirinya daripada cengkaman hawa nafsu, merdekakan dirinya daripada hasutan syaitan. Memang kita tak terlepas daripada bisikan hasutan syaitan, tapi kita sentiasa mengalahkannya dengan istighfar, taubat, minta maaf dengan orang yang buat salah. Jadi biarlah pertentangan ataupun perlawanan kita dengan syaitan itu berlangsung sampailah kita mati. Bukannya kita tak berlawan dah, kalah yang memanjak. Bila kalah terlebih marah tu nak macam mana? Syaitan yang hasut, bukan set. Contoh kan. Jadi insya-Allah kita mujahadah melawan hawa nafsu, bisikan syaitan, sehinggalah kita mati dalam keadaan kemenangan, merdeka daripada cengkaman hawa nafsu sendiri dan juga bisikan jin dan syaitan.
kemudian daripada bisikan manusia yang berniat kejahatan. Itu semua terkandung di dalam surah An-Nas, terkandung juga dalam surah Al-Falaq. Okey, insya-Allah kita nak sambung muka surat 23. Ni sahabat-sahabat di live, kita menyambung insya-Allah selama 2 jam habis pukul 1 buku Sahabat Dunia Akhirat, muka surat 23. Tajuk adalah hijrah kerana Allah. Okey. Duhai sahabat, jangan sekali-kali engkau menganggap jalan merubah diri dan menjadi baik itu mudah. Jalan itu dipenuhi sesuatu yang kita benci, banyak halangan, penuh duri-duri yang tajam yang bisa membuatkan kita sakit. Ini adalah kata-kata Imam Ibnu Al-Jauzi. Subhanallah. Bila namanya hijrah. Hijrah ni kalau dalam bahasa Arab kita sebut hijrah, tiwi hijrah, kita berhijrah. Hijrah maksudnya antaranya adalah perpindahan. Yang kedua maksudnya pembebasan. Yang ketiga maksudnya pelepasan. Bahkan di sana akan terbit, kalau kita tengok kamus bahasa Arab, maksud hijrah, perkataan hijrah itu sendiri membawa maksud yang begitu banyak. Tapi biasa tergambar dalam fikiran kita, hijrah adalah kita berpindah daripada tempat ke satu tempat. Dan Nabi SAW sebut tidak ada lagi hijrah selepasku. Yang bermaksud adalah hijrah daripada tempat tinggal dalam menegakkan kalimah Allah. Maksudnya cukup kita berada di tempat kita. Tapi kalau kita berhijrah, ikut suami, hijrah, ada sahabat saya, dia tinggal satu tempat, kemudian saya tahu dia dah pindah satu tempat yang lain. Kemudian bila saya tanya kenapa ya hijrah? Sebab kawasan saya itu kurang sikit majlis ilmu. Untuk membesarkan anak dalam suasana sekian-sekian tak kuat. Jadi kami hijrah ke satu tempat yang di situ adanya banyak majlis ilmu dekat dengan guru-guru. Jadi subhanallah, itu satu hijrah perpindahan. Bukanlah seumpama seperti hijrah Nabi SAW meninggalkan tanah air untuk menegakkan kalimah Allah, membina sebuah negara Islam yang pertama di Madinah. Tapi kita tetap melakukan hijrah perpindahan itu. Mungkin untuk atas faktor pekerjaan, mungkin atas faktor pendidikan anak dan sebagainya. Masya Allah. Jadi cuba kita tengok, hijrah bukan sesuatu yang mudah, malah perlu mujahadah, perjuangan untuk menggapai hijrah yang sebenar. Kerana di situ banyak cabaran dan ujian. Tidak mengapa dikatakan menunjuk baik atau alim daripada dikatakan menunjuk jahat atau jahil. Cukuplah Allah tahu niat kita. Baiklah, masa saya tulis ni, sebab saya dah sebut di awal semalam, buku Sahabat Dunia Akhirat ni adalah tulisan saya di FB. Maksudnya kadang saya tulis pendek, ada yang saya tulis panjang. Kemudian pihak galeri ilmu dia kumpul-kumpulkan dan dia minta saya tambah. Dan dibantu oleh editor juga. Jadi masa saya tulis ni, sebab saya baca banyak tulisan di FB, dia kata ataupun soalan kepada saya, kata sedih bila dia nak mula hijrah, maka dia banyak post benda-benda yang positif. Dia banyak post perkara-perkara yang berkaitan dengan hijrah dia lah. Lalu orang peli, bahkan dia kata kena unfriend. Bahkan dia kata, alah nak tunjuk bagus, macam kau tu bagus sangat. Tiba-tiba bagi nasihat. Tengoklah diri sendiri. Contoh, saya tengok, saya pun mendekati artis kan, beberapa orang artis. Mereka bila saat nak hijrah, mereka perlu hide komen ataupun mereka terus setting tak dibenarkan komen. Maksudnya dia, orang yang nak hijrah ini bukan sekadar hijrah mungkin pakaian, tapi dia turut sama hijrahkan media sosialnya. Hijrahkan lingkungan dia di media sosial. Dia mula juga hijrahkan perkataan yang dia nak tulis. Selama ni mungkin dia banyak share benda-benda yang lara, benda-benda maksiat, benda-benda yang hiburan. Tapi bila dia nak mula hijrah, dia mula share apa? Tazkirah, ceramah. Sampai peringkat dia kata ujiannya ramai yang unfriend, ramai unfollow, ramai pelik dan ramai juga kecaman di bawah tu. Bajet bagus. Macam kita orang tak tahu kau punya dahsyat perangai, sekarang nak tunjuk alim pula. Akhirnya ramai di kalangan artis, follower yang ramai, dia perlu komen tu dia sekat. Sebab dia kata sangat sakit, sangat sedih, kadang jadi lemah semangat. Ada yang mendoakan, teruskan, doakan semoga kuat, terus istiqamah. Tapi kita kan bila disebut ada satu benda yang manis dengan benda yang pahit, mana lagi ingat? Benda yang pahit.
Banyak-banyak kedai yang sedap, kedai yang tak sedap itulah kita ingat. Lalu je, kedai ni serik, tak nak. Samalah juga, banyak-banyak orang puji mesej tu, tapi seorang je yang keji. Yang tu lah dia stalk, dia tengok siapa dah ni. Yang puji ramai tu dah jadi tawar dah, sebab ada satu yang pahit. Masya Allah. Sebab itu hijrah ini bukan satu yang mudah. Alim ulama sendiri sebut kita akan diuji dengan rasa sakit. Tetapi percayalah, siapa yang hijrah kerana Allah akan dapat pertolongan Allah. Kalau kita merujuk hadis Nabi SAW, mari kita sama-sama baca. Barakah membaca matan hadis Nabi sebagaimana disebutkan sebelum ini. Saya suka ibu-ibu sekalian lepas ini kan, walaupun baca buku ni seorang-seorang, bila jumpa hadis Nabi baca matan. Sebab kita ni, terutamanya orang Islam lah, ialah orang Islam lah, bila baca Al-Quran tak baca terjemahan. Bila baca hadis Nabi baca terjemahan, tak baca matan. Sedangkan matan hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita membacanya dikira sebagai ibadah. Kita baca apa? Ayat-ayat cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang rindu Rasulullah berbicara dengannya, bacalah hadis Nabi. Barang siapa yang rindu untuk Allah berbicara dengannya, maka bacalah Al-Quran. Barang siapa yang rindu untuk berbicara dengan Allah, maka dirikanlah solat. Sebab solat kan kita je yang bercakap. Sambung-sambung, tak berhenti bercakap. Ke ada yang termenung ketika solat? Adalah kan, ketika makmum baca panjang, dia sempatlah fikir, ini lauk apa, esok lauk apa, ayam ada tak. Tapi kalau solat sendiri kan kita hanya berpindah. Sentiasa berborak, bercakap dengan Allah, meminta, merayu, mengadu. Daripada doa ke doa. Sebab itu as-salah dikira sebagai doa, sebagai doa. Masya Allah. Jadi ketika kita membaca matan hadis Nabi, seolah-olahnya kita sedang mengulang perkataan ataupun ayat-ayat cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.